Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini binti Ahmadi. Nombor matrik saya ialah 280646. Saya merupakan pelajar kelas kenegaraan bagi kumpulan K. Sekarang kita akan teruskan kepada sebab-sebab pengenalan Malayan Union. Sebab-sebab pengenalan Malayan Union. Sebab pertama ialah persediaan membentuk kerajaan sendiri. Sebab yang kedua ialah melahirkan pentadbiran yang licin. Ketiga ialah menjimatkan kos pentadbiran. Yang keempat pula ialah membentuk bangsa Malayan Union. Dan yang terakhir sekali pula ialah mengawal kuasa politik orang Melayu. Bagi persediaan membentuk kerajaan sendiri, British memperkenalkan Malayan Union sebagai persediaan kepada tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri. Di bawah melahirkan pentadbiran yang licin, British ingin mewujudkan pentadbiran yang licin kerana sistem pentadbiran sebelum ini yang banyak menimbulkan kesulitan kerana berlainan dari segi cara pentadbiran. Menjimatkan kos pentadbiran. Pembahagian tanah Melayu kepada 3 unit pemerintahan sebelum ini iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu telah menyulitkan pentadbiran. Hal ini kerana kepelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar. Ia juga menyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri adalah tidak seimbang. Membentuk bangsa Malayan Union. British berhasrat untuk membentuk bangsa Malayan Union supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka sekaligus menumpukan taat setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi tanah Melayu tidak terbantut. Mengawal kuasa politik orang Melayu. British berpendapat bahawa dengan mewujudkan Malayan Union, hal ini dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi tanah Melayu. Selain itu, British juga hendak mengurangkan kuasa politik orang Melayu supaya mereka tidak akan memberi ancaman kepada kerajaan British. Baiklah, sekarang kita akan teruskan kepada ciri-ciri Malayan Union. Ciri-ciri yang pertama ialah semua negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu serta negeri-negeri Selat disatukan. Ciri-ciri yang kedua ialah Malayan Union diketuai oleh Gubernur British. Seterusnya, Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union akan dibentuk. Singapura pula diasingkan daripada Malayan Union dan menjadi pelabuhan bebas. Kewarganegaraan pula akan berdasarkan kepada sistem jus soli. Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang berkuasa dalam bincangkan hal agama dan adat istiadat Melayu. Seorang pesuruhjaya negeri akan dilantik bagi setiap negeri. Dan yang terakhir sekali pula ialah tanah Melayu akan menjadi tanah jajahan British dan bukan lagi naungan British. Baiklah, sekarang saya akan bincangkan tentang reaksi terhadap Malayan Union. Sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Sebab yang pertama ialah membantah tindakan Sir Harold MacMichael yang mengugut Raja-Raja Melayu. Baginda diancam akan diturunkan daripada tahta sekiranya enggan menerima Malayan Union. Sebagai contoh, Sultan Badli Shah dari Kedah telah diugut akan diturunkan daripada tahtanya. Sultan juga tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Hal ini berlaku kepada Sultan Perak. Terdapat juga Sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar seterkawan kepada British seperti Sultan Selangor dan Sultan Johor. Orang Melayu turut menentang Malayan Union kerana mereka menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Selain itu, Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli-ahli Majlis Raja Melayu tanpa sebarang kuasa. Zakat fitrah pula dipungut di bawah nama Gubernur Malayan Union yang mana hal ini bertentangan dengan kedudukan Sultan yang merupakan ketua agama Islam. Orang Melayu juga turut menolak pemberian kerakyatan yang sangat longgar kepada orang dagang. Ini kerana dasar terbuka British yang mengancam status quo orang Melayu sebagai pribumi. Mereka juga bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Di sini akan dibincangkan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan kerakyatan Malayan Union. Kerakyatan Malayan Union merujuk kepada
Yang pertama, sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura. Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun akan diberikan kerakyatan Malaysian Union. Mereka yang berumur 18 tahun yang merupakan anak warga negara Malaysian Union juga akan diberikan kerakyatan Malaysian Union. Dan akhir sekali, semua rakyat British daripada tanah jajahan takluknya boleh menjadi rakyat Malaysian Union. Terdapat juga golongan yang menyokong Malaysian Union. Golongan pertama ialah orang dagang dan golongan Melayu radikal. Golongan ini bersetuju dengan dasar penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik untuk melisikan pentadbiran. Mereka juga menyokong dasar Samarata Malaysian Union yang menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. Kerakyatan Malaysian Union yang terbuka juga disokong kerana mereka boleh mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. Mereka juga mempercayai janji British yang akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Golongan yang kedua ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM. PKMM merupakan pimpinan Burhanuddin Al-Hilmi. Pemerintahannya adalah bersifat barat serta menghapuskan sistem feudal Melayu dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu disokong oleh mereka. Mereka juga menginginkan konsep republik seperti di Indonesia supaya ia dapat dijalankan dan seterusnya konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan. Malaysian Union juga disokong oleh Angkatan Pemuda Insaf iaitu API, pimpinan Ahmad Bustamam. Nama sebenarnya ialah Abdullah Sani dan beliau pernah menjadi wartawan. Beliau ditahan di bawah Akta Darurat 1948 hingga 1945. Dan tidak dilupakan juga Angkatan Wanita Sedar AWAS, pimpinan Syamsiah Fakih. Sekarang akan dibincangkan pula mengenai tindakan orang Melayu bagi menentang Malaysian Union. Cara-cara orang Melayu menentang Malaysian Union. Pertama sekali ialah mereka telah mengadakan bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis Dawatan Negara. Mereka juga mengadakan demonstrasi secara aman semasa Sir Harold MacMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Bantahan ini telah berlaku di Kota Baru, Kelantan dan Alor Setar Kedah. Persatuan-persatuan Melayu pula telah dihidupkan untuk menentang Malaysian Union. Mereka menghantar telegram dan surat-surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Pada 23 Januari 1946, Datuk Onn Jaafar menyeru orang Melayu untuk berkongres dan beliau telah menubuhkan United Malays Organisation UMO. Kongres Melayu 1946 telah diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Ismail, Kampung Baru, Kuala Lumpur, yang mana kongres ini telah dihadiri oleh 41 buah persatuan di seluruh tanah Melayu. Kongres ini telah bersetuju untuk menubuhkan United Malays National Organisation UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kongres Melayu yang kedua telah diadakan dari 30 hingga 31 Mac 1946. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk membantah pengisytiharan Malaysian Union pada 1 April 1946. Orang Melayu juga turut mengadakan rapat umum di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British iaitu L.D. Gamers dan David Rhys-William. Usaha yang tidak berbelah bahagi oleh orang Melayu pada saat itu akhirnya membuahkan hasil. Hal ini kerana pihak British akhirnya mengalah dan bersetuju untuk memasukkan Malaysian Union dan Malaysian Union kemudiannya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kesimpulannya, pembentukan Malaysian Union dibuat oleh British adalah untuk mengubah sistem pentadbiran yang lama kepada sistem pentadbiran berpusat di bawah British. British mahu melaksanakan Malaysian Union bagi menguatkan lagi pengaruh kekuasaan British terhadap tanah Melayu. Namun begitu, tindakan British ini adalah bertentangan dengan dasar perlindungan yang diamalkan sebelum ini oleh British sekaligus telah membangkitkan kemarahan orang Melayu. Hakikatnya, Malaysian Union ini secara tidak langsung telah meningkatkan semangat nasionalisme orang Melayu untuk menentang penjajahan British. Hal ini kerana mereka mulai menyedari bahawa selama ini mereka telah ditindas oleh British dan mereka tidak mahu perkara itu untuk terus-menerus berlaku apabila British melaksanakan Malaysian Union.
Di sini dapat dilihat bagaimana golongan bermayu bermula daripada pihak pemerintah sehinggalah rakyat sendiri telah bersatu padu bagi menentang Melayu Union, dan mana akhirnya usaha mereka telah menjadi kenyataan apabila Melayu Union telah dimasukkan. Kejayaan orang Melayu bagi menentang Melayu Union sehinggalah ia menjadi kenyataan telah menjadi salah satu daripada pemangkis semangat nasionalisme di kalangan penduduk tanah Melayu pada saat itu. Dan semangat nasionalisme yang telah tercetus pada saat itu dalam kalangan orang Melayu telah menjadi sebab utama kepada perjuangan yang lebih besar untuk menuntut kemerdekaan. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih.